Hakim FM, inspirasi utama anda. رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki ia menjadi baik, maka Allah beri kefahaman kepadanya terhadap agama. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur.
menabung simpan SSPN BMS 2024 kembali lagi. Sepanjang bulan Oktober sempena Hari Tabungan Sedunia. Sertai cabutan siri Wow Superheroes dengan hadiah keseluruhan bernilai RM100,000 menanti 181 orang pemenang. Bawa pulang juga tabung edisi khas BMS dan banyak lagi cenderamata eksklusif yang menarik. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan di simpan SSPN. Info lanjut di ptptn.gov.my/BMS 2024. Tetakluk terma dan syarat. Jelajah Mahabat Tim IKIM FM kali ini mengajak anda ke Johor Bahru. Berkongsi khabar orang muda di Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim, Kuisi dan Gemasik Maulid IKIM FM pada 4 Oktober 2024, 9 malam. Sempena Karnival at Masjid Sultan Iskandar, Bandar Dato' On, Johor Bahru yang dianjurkan bermula 3 hingga 5 Oktober 2024. Jom jelajah Mahabat IKIM FM Johor. Jumpa di sana. Tenangkan fikiran anda dengan Kembara Inspirasi bersama Mona Jasman. La ilallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Serahkan semua yang ku ada, hati, jiwa dan segala-galanya. Dengan namamu ku bernawa itu, dan padamu tempat ku mengadu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Sejiwa hilang mencari arah, kau bawa cahaya penuh harapan, membawa rahmat pada seluruh alam. Sungguh hati rindu untuk bertemu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kalau nak beli penapis air beralkali, hubungi Superfine. Kalau nak beli sistem dispenser air 3 saluran, panas, sejuk dan beralkali, hubungi Superfine. Kalau nak servis penapis air pun, hubungi Superfine. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan daripada memasak air setiap hari. hubungi Superfine. WhatsApp atau SMS 019-2246-333. 019-2246-333. Jangan lupa layari Facebook kami Superfine. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM sebagai penerbit rancangan radio grade B41. Jawatan adalah bertaraf tetap, tempoh percubaan 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun tertakluk pada prestasi dan syarat-syarat yang ditetapkan. Syarat-syarat permohonan adalah calon hendaklah warga negara Malaysia berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda dengan pengkhususan dalam bidang sebaran am, komunikasi massa, pengajian media dan penyiaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau swasta atau kelayakan setaraf dengannya. Berpengalaman 2 tahun dalam bidang berkenaan dan keutamaan akan diberikan kepada calon yang boleh menguasai bahasa Inggeris. Antara bidang tugas adalah menjalankan tugas sebagai penyampai on air dan bersiaran bersama tetamu undangan mengikut jadual yang ditetapkan. Bertugas untuk menyediakan show prep untuk segmen yang ditugaskan dan mengendalikan sesi temu bual secara langsung atau rakaman.
Mengemaskini status media sosial IKIM FM dengan maklumat rancangan yang akan bersiaran, menyediakan kandungan rancangan, menerbitkan kapsul dan rancangan khas, menjadi pengulas rancangan siaran langsung luar serta lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa. Calon-calon yang berminat boleh mengemukakan permohonan anda ke Unit Modal Insan IKIM sebelum atau pada 15 Oktober 2024. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my. Kuantan 89.6. Selamat datang teman, senyumlah semanisnya, sambutlah keikhlasan, teguhkan ukhuwah kita. Oh, indahnya wasilah yang terbina, bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah. Satu ikatan bahagia selamanya. Ya bermula kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengalirkannya dengan jernih. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati ke jalan ilahi. Bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah. Satu ikatan bahagia selamanya. Bermula kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengalirkannya dengan jernih. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati ke jalan ilahi. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati ke jalan ilahi. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah, untuk petang ini masih lagi bersama anda untuk kembali inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Dan Alhamdulillah bersama para pendengar untuk hari Selasa khas untuk anda,
kita bawa kepada anda rancangan Islam Agamaku. Dan untuk rancangan Islam Agamaku, boleh untuk anda tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Alhamdulillah, untuk Islam Agamaku bersama pada petang ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, pengerusi Perkim Syawangan Datuk Keramat. Kita mengalukan kehadirannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar kat mana? Baik, alhamdulillah. Ustaz sihat dan sana? Alhamdulillah sihat. Dengan hidup seharian kita urusan dakwah ni lah. Masya-Allah, alhamdulillah. Semoga insya-Allah semuanya lancar Ustaz dan insya-Allah memberi manfaat kepada lagi ramai di luar sana insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita nak syuri time Ustaz sekejap sahaja untuk petang ini. Boleh bersama. Terima kasih banyak Ustaz. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz insya-Allah kita akan membincangkan tentang persaudaraan dalam Islam. Dan untuk bersama Ustaz sebagai mukadimah, silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang dihormati Puan Mona Jasman selaku DJ bertugas pada hari ini, seterusnya penerbit dan juga seluruh pendengar-pendengar di luar sana, sama dalam kenderaan, dalam keretanya ataupun di kantor, di pejabat dan mana-manalah, termasuk juga golongan bukan Islam yang mungkin mendengar rancangan kita ini menanti-nanti tertanya-tanya tentang persoalan yang mungkin kalau kita boleh menjawab soalan itu, terjawablah segala persoalan di hati. Dan Alhamdulillah, syukur pada Allah tadi dapat bertemu. Walaupun saya keseorangan, sepatutnya saya ada berteman dengan tetamu. Tetapi ada halangan-halangan. InsyaAllah saya cuba akan datang, saya bawa tetamu rakan mu'alaf kita lah untuk kita berkenaan dengan mereka. Tapi ala kulli hal, hari ini saya berseorangan lah untuk berbicara tentang tajuk Islam Agamaku dengan tajuk persaudaraan dalam Islam. Kalau kita imbau ataupun amati tentang pelbagai isu-isu yang ditimbulkan oleh saudara baru, yang mereka ni kalau minggu lepas sebagai contoh yang kita Islamkan di Konti, dia datang dengan permasalahan sebagai contoh, maknanya daripada umur 17 tahun ditinggalkan keluarga sampai dihalau keluar daripada rumah, kemudian selama 11 tahun dia duduk di taman dan survive sendiri, walaupun beliau ni adalah pelajar terbaik di sekolah ni satu ketika dahulu, tapi dia perlakukan begitu. Dan juga kita menerima banyak isu-isu ataupun kes-kes di kalangan mereka yang apabila memeluk agama Islam saja dipulaukan keluarga, dibuang sampai isteri meninggalkan dan macam-macam lagi perkara yang mereka hadapi, ujian-ujian yang mereka hadapi. Baik, jadi timbul dalam hati mereka, di manakah nilai kemanusiaan, persaudaraan yang sebenar, relativity antara keluarga mereka tu, sampaikan mereka ni bila sebut tentang syahadah ataupun menganut Islam ni, dibuang daripada keluarga. Dan timbul juga persoalan dalam diri mereka, sejauh mana Islam ini benar-benar menghayati, mengaplikasikan nilai persaudaraan dalam Islam. Ayat ni kita nak sentuh sikit dalam tajuk kita pada hari ini, insya-Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita sebut ni mungkin sebagai satu teori daripada Al-Quran dan juga pengajaran daripada Quran dan juga hadis sunnah Nabi SAW, kita dapat hayati dalam kehidupan kita. Khususnya saya nak sebut kepada saudara-saudara Islam kita yang lain, santunilah rakan-rakan mu'alaf kita dan jenguklah mereka, kasihanilah mereka, sayangilah mereka. Ini poin saya lah, jadi saya nak sebut pada hari ini. Baik, tajuk kita persaudaraan dalam Islam. Betapa tingginya nilai persaudaraan dalam Islam itu. Dia bukan sekadar perkataan retorik ataupun sekadar dalam lafaz kata-kata, tetapi dihayati sungguh kalau kita mengamalkan Islam itu sendiri. Baik, kalau rujuk dalam Al-Quran, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, baik yang saudara barunya, saya saudara baru ni rakan-rakan pelajar, saya minta mereka rakam ataupun mereka tonton
rancangan kita ini. Manakala yang bukan Islam, saya akan forwardkan kepada mereka. Betapa tingginya nilai persaudaraan dalam Islam. Allah tidak memandang warna kulit, bangsa dan keturunan. Sebagai contoh dalam Al-Quran, terujuk dalam Quran surah Al-Anfal ayat 63, Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan dialah, iaitu Allah, yang menyatu padukan di antara hati mereka yang beriman itu. Kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di atas muka bumi, nescaya engkau tidak dapat menyatukan antara hati mereka, tetapi Allah menyatukan. Di atas dasar apa Allah satukan? Ini persoalan yang paling hebat. Di atas dasar apa? Allah satukan kita di atas dasar akidah, tauhid ataupun iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang cantiknya. Lepas itu bila rakan-rakan saudara baru ni menganut agama Islam, mengucapkan di kalimah syahadah, saya akan cerita 5 perkara baik. 5 perkara gembira yang mereka mesti tahu bila mengucapkan kalimah syahadah. Pertama, bila mengucapkan kalimah syahadah, dia tidak ada dosa. Kita kena cerita begitu. Dalam Islam, Allah ampunkan dosa bila mengucapkan kalimah syahadah. Yang kedua ni yang saya nak poinnya adalah, bila kita mengucapkan kalimah syahadah, kita adalah bersaudara. We are brothers, we are sisters, we are families in Islam. We are brothers Islam. Kita sebut brothers dalam Islam. Maknanya kita adalah saudara dalam Islam, saudara yang besar. Allah tidak pandang warna kulit, Allah tidak pandang pada bangsa, Allah tidak pandang warna keturunan. Itu hebatnya. Tapi Allah melihat bila kamu beriman, mana kesatuan kamu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah didik kita untuk bersatu dan juga bersaudara. Sebagai contoh dalam bab ibadah, solat sebagai contoh solat. Bila dilaungkan azan, sembahyang saja, maka kita bersatu di bawah, di belakang seorang imam. Ini dia punya simboliknya. Sebab itu pentingnya sembahyang dalam ibadah sembahyang dalam Islam. Kita di belakang imam kita bersatu, waktu yang sama, sembahyang yang sama. Tidak ada, walaupun kita berbeza, mungkin bangsa, mungkin berbeza dari tempat, etnik dan macam-macam, tetapi bila kita sembahyang di belakang imam yang satu, kita solat dengan seolah-olah kita tidak ada perbezaan antara kita. Ini yang Allah ajarkan. Dan Allah mengajarkan kita dalam banyak ibadah. Dalam Islam ni banyak ibadah tentang kesatuan, tidak ada perpecahan ataupun menyatukan hati-hati kita di bawah mana syahadah, kalimah syahadah atau tauhid keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Allah juga menyebut dalam Quran dalam ayat yang lain, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah, agama Allah, dan jangan kamu cerai-berai. Ini Allah mengingatkan. Sebab apa? Bila bercerai ataupun berpisah ataupun berpecah ni, kita akan jadi lemah. Kita akan jadi kurang, kita akan jadi hina. Dan Allah suruh kenang, wazkuru nikmatallah, kenangkan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dulu bermusuh-musuhan semasa zaman jahiliah dulu. Kalau tidaklah kerana Islam, kita ni tak tahulah. Mungkin kita ada lagi sifat pentingkan diri, sifat tidak peduli pada orang, sifat saling bermusuh dan benci sama kita. Tetapi kerana Islam lah datang menyebabkan kita ada perasaan kasih sayang di antara kita. Sebab itu saudara-saudara baru, saya nak sebutnya bahawa di Malaysia lah terutamanya, anda beruntung, bertuah dan bersyukur kepada Allah kerana kita tidak mengabaikan rakan-rakan saudara baru kita. Bila sebutnya saya baru masuk Islam, insya-Allah ramailah yang akan datang bantu. Walaupun tak dinafikan ada juga orang buat tak peduli, ada orang pandang dengan skeptikal, prejudis kepada saudara-saudara baru. Tetapi kebanyakan bila sebut saya saudara baru, saya baru mengucapkan kalimah syahadah, orang akan datang membantu macam mana sekalipun. Sebab ini kita ni disatukan oleh Allah dengan agama Islam itu sendiri. Jadi inilah hebatnya Islam. Dan Allah pesan jangan kamu berpecah belah, bercerai-berai. Ingat nikmat ini, kenangkan nikmat kamu seketika ini sebelum Islam. Kalau disebut zaman Nabi SAW, zaman jahiliah. Tapi sekarang ni maknanya mungkin zaman sebelum kita Islam yang tidak ada sifat
sifat toleransi, bukan sifat toleransi, sifat kebersamaan, kekitaan di kalangan kita. Tuan-tuan, yang mungkin yang bukan Islam ataupun yang saudara baru, tengok betapa hebatnya ukhuwah dalam Islam ini. Kita rakan kita di Palestin sana, apa kaitan kita dengan dia? Pertalian darah, tak ada keturunan pun bukan sama, bangsa pun bukan sama. Tetapi kenapa setiap kali isu Palestin, isu kemanusiaan yang hari ini alhamdulillah disambut secara kemanusiaan, tetapi kami orang Islam lebih merasakan kalau mereka ni menderita, kita pun rasa penderitaan yang sama. Bahkan saya percaya sekarang ini setiap hari ataupun hampir setiap hari doa kita titipkan kepada saudara-saudara kita. Tangisan kita bersama dengan mereka. Sebab apa? Sebab kesatuan itulah. Sebab persaudaraan dalam Islam lah mengajarkan kita, tak peduli mereka ayah lain, mak lain, tetapi kita bersatu ataupun bersaudara dalam Islam. Saya rasa pusingan pertama kot dah habis dah. Nanti kita akan sambung dalam pusingan yang kedua, insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika Ustaz dan para pendengar. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, masih lagi boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Negeri Sembilan 102.7. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dituntut ke atas seorang umat Islam adalah untuk dia memiliki hati yang bersih, hati yang tidak berdengki, hati yang tidak menyimpan dendam pada sesiapa pun. Hal ini dapat kita lihat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik, bahawa katanya Nabi SAW telah bersabda kepadaku, "Wahai anakku, sekiranya kamu mampu untuk berpagi-pagian dan berpetang-petangan tanpa menyimpan apa-apa perasaan tidak suka kepada seseorang, maka lakukanlah. Kerana itu adalah sunnahku. Barang siapa yang telah menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Sesiapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku dalam syurga." Dalam hadis ini kita dapat lihat Nabi SAW telah menggazetkan bahawa tidak menyimpan perasaan dendam, hasad, dengki, tidak suka kepada seseorang, itu adalah sunnah Nabi SAW. Maka alangkah indahnya kehidupan seseorang yang apabila dia dapat tegakkan dan hidupkan sunnah ini, iaitu sunnah untuk tidak berhasad dengki, tidak menyimpan apa-apa perasaan yang tidak suka kepada seseorang. Wallahu a'lam. Salam Maulidur Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Ikuti kami di podcast web podcast.ikim.my. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk petang ini. Bersama kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk rancangan Islam Agamaku. Dan alhamdulillah masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, pengerusi Perkim Syawangan Datuk Keramat, untuk kita membincangkan lagi tentang persaudaraan dalam Islam. Dan untuk ini bersama Ustaz, mungkin kita nak tahu lebih lanjut tentang persaudaraan dalam Islam. Mungkin khususnya bagaimana kita nak aplikasikan bersama yang belum Muslim. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih pada Puan Mona dan seluruh pendengar-pendengar yang saya khususkan kepada rakan-rakan bukan Islam. Jadi ketahuilah bahawa Islam ni dia memang mengutamakan persaudaraan, terutama dalam Islam. Jadi kalau timbul pula soalan, dia kata, saya melihat ramai juga orang Islam sama Islam bergaduh, berhasad dengki, berperang sama sendiri. Jawapannya adalah senangnya. Sebagaimana agama kamu ada agama yang lain, ada penganut yang tidak beramal dengan Islam, begitulah kita orang Islam ada yang tidak berpegang teguh kepada agama Islam itu sendiri. Sebab itu ada yang sifat tidak peduli di kalangan masyarakat orang Islam itu.
Baik, saya rasa boleh juga menjawab persoalan yang ditimbulkan. Sejauh mana orang Islam boleh membantu mereka bila kalau mereka ni masuk Islam? Sebab mereka ni dibuang keluarga, ada yang disebabkan oleh kerana kesempitan ataupun kemiskinan, mereka terpisah, mereka diasingkan sama ada daripada keluarga ataupun kelompok masyarakat dan perkara realiti. Jawapannya adalah jangan ragu-ragu tuan-tuan sekalian. Jangan ragu-ragu. Dalam Islam insya-Allah, terutama saya boleh jamin insya-Allah dalam negara kita ni, kita sangat memberikan keutamaan dalam kita menolong orang yang baru nak masuk atau berjinak-jinak kepada Islam insya-Allah. Sebab apa? Ini dibuktikan dalam Perkim. Dalam Perkim sendiri kita mengadakan pelbagai aktiviti membantu golongan saudara baru ataupun yang nak berjinak-jinak kepada Islam. Banyak dialog. Nanti saya akan sebut di hujung nanti. Cumanya kami mengambil sikap sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri ajarkan kepada kita. Tadi saya sebut dalam beberapa ayat Quran. Sebenarnya dalam Quran ni banyak. Dan sebagai contoh saya nak sebutnya, dalam Quran ada satu surah yang memang Allah sebutkan tentang banyak persaudaraan dalam Islam. Contohnya surah itu adalah surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Kalau yang bukan Islam boleh kajilah surah dalam Quran, surah Al-Hujurat, ataupun yang baru memeluk agama Islam. Bagaimana Allah mengajarkan peraturan ataupun adab dalam kita bersaudara. Pertama sekali Allah mengajarkan kita iaitu mendamaikan jika berselisih. Tengok dalam Quran Allah menyebutkan surah Al-Hujurat ayat 10, fa aslahu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Mana kalau ada orang balah, bukan kita jadi batu api. Ini sikap orang Islam. Kalau sama-sama kita bergaduh ni, kerja kita orang ketiga ni adalah untuk rapatkan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi saya bukan nak salah fahamkan orang. Nabi sampai kata kita boleh berhelah. Bukan nak menipu lah, tapi berhelah demi semata-mata tujuan untuk rapatkan. Bukan kerja kita nak menjauhkan orang, tapi nak rapatkan antara kedua belah pihak. Dan istilah kalau kita masuk Islam ni kena pisah dengan keluarga, itu tidak timbul. Itu tak timbul. Saya rasa banyak kali dah kita kerap saya juga tampilkan anak beranak yang bukan Islam dan Islam. InsyaAllah saya juga akan tampilkan tadi itu mak bukan Islam, anaknya Islam. Nanti kita akan tampilkannya mak Islam, anak bukan Islam. Datang ke konti dan menunjukkan bahawa Islam tidak pernah memisah-misahkan. Bahkan kita kena satukan, rapatkan hubungan. Pertalian darah tu tak pernah akan putus. Jadi ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Kemudian Al-Quran juga surah yang sama, ayat yang seterusnya, ayat 11. Allah mengajarkan kita menghindari saling merendahkan. Ya ayyuhallazina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Wahai orang beriman, janganlah sekumpulan orang lelaki merendahkan kumpulan orang lain. Begitu juga boleh jadi yang dia tertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan orang perempuan merendahkan kumpulan ini. Mana mengejek-ngejek. Darjat dia rendah kerana apa. Macam-macam lah. Dengan faktor-faktor kekurangan yang ada pada mereka, kita merendah-rendahkan. Kita menghina mereka. Ini Islam larang. Jadi jangan bimbang wahai saudara baru kita. Dalam Islam kita diajar untuk tidak menghina dan merendahkan kedudukan orang. Dan surah yang sama, Allah mengajarkan yang mulia bukan kerana pangkat, bukan kerana keturunan, bukan kerana darjat, bukan kerana harta. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, itu bertakwa. Takwa ni maksud orang yang paling hampir pada Allah, orang yang melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan tinggalkan apa yang dilarang. Baik, kemudian Allah mengajarkan lagi surah yang sama, ayat seterusnya, ayat yang ke-12. Iaitu Allah berfirman, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Janganlah suka mencela dirimu sendiri dan memanggil orang dengan gelaran yang mengandungi ejekan. Jangan ejek orang. Nabi marah. Kita memanggil orang, nampak orang tu badan besar sikit panggil gemuk. Nampak orang kurus sikit panggil kurus sangat. Nampak gelap sikit panggil hitam. Macam-macam gelaran-gelaran. Jangan. Kita jangan panggil gelaran-gelaran yang tidak elok. Gelaran dia yang mulia, yang hormat, kita panggil. Ini Islam ajarkan. Maknanya
jangan risau tentang penampilan diri kita yang mungkin nampak cacat lah katalah orang ni, tapi dan kita dilarang dalam Islam memanggil gelar-gelar yang tidak elok kepada orang sesiapa juga, termasuk bukan Islam, bukan Islam, sebab mereka ni ada gelaran, mereka ada maruah, mereka ada kemuliaan mereka sendiri. Mereka nak digelar dengan gelaran yang baik-baik, maka gelarkanlah mereka dengan gelaran yang baik. Jangan ejek mereka, jangan rendahkan mereka, siapa pun di kalangan mereka. Baik, Allah juga menyebutkan dalam ayat yang seterusnya, ayat yang ke-12 surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ila akhir ayat tu sebut, tuan-tuan boleh rujuk. Wahai orang beriman, jauhkanlah kebanyakan dari sangkaan supaya kita tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Sebegitu tahap Islam ni mengajar jangan ada sangka buruk. Tengok orang tu dia ada prejudis dalam hati. Jangan, Islam melarang. Maknanya apa? Kita nak kata-kata keji tak boleh. Nak berbisik kepada orang tentang orang ni, namanya ghibah, namanya mengumpat, pun tak boleh. Islam tak bagi. Kemudian apa dia? Masa hidup kita kata kat dia, pun tak boleh, lagi tak boleh. Dan dalam hati pun tak boleh. Perasaan yang tidak elok kepada saudara kita. Sampai Islam mengajarkan sampai mati kita tak boleh kata yang buruk pada orang. Sampai dia mati. Jadi apa yang boleh kita buat pada saudara kita? Kata yang baik-baik je. Kalau kata nak perlu tegur, nak nasihat yang baik-baik. Nasihat yang baik-baik. Kita kata, Ustaz, saya nak nasihat dia. Tapi nasihat cara macam mana? Saya caci dia, saya cerca dia. Itu bukan nasihat. Itu punah sihat, merosakkan orang. Jadi nasihat elok-elok. Jaga aib, jaga maruah orang. Baik, itu Allah mengajarkan surah Al-Hujurat ni, ayat yang kita baca tadi, ayat ke-12, jangan bersangka-sangka. Maknanya jangan sangka buruk kepada orang bila mungkin kita tengok contohlah, kita tak tengok dia kat masjid kan. Kita kata habislah royak cinta dunia dia ni. Bukan bukan semestinya begitu. Bahkan Nabi SAW bila orang sahabat tak datang masjid lama, Nabi suruh siasat. Apa jadi? Rupanya sakit, ada yang telah meninggal dunia. Jadi kita kini diajar untuk bersangka-sangka yang baik. Kerana Allah mengatakan sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Maknanya kalau kita sangka buruk tu pun dah dosa dah. Sebab boleh jadi apa kita sangka tu tak elok. Dan juga Allah melarang jangan kamu mengintip, mencari kesalahan, keaiban orang. Jangan kamu mengumpat setengah yang lain. Maknanya jangan cari salah orang. Kita diajar melihat yang apa yang appearance yang fizikal saja. Yang maknanya rahsia dia. Baik tu orang masuk Islam ni, saya taklah nak siasat lebih. Kita mungkin tanya apa sebab nak masuk Islam. Kemudian saya tak ada siasat. Dia ni daripada dulu. Sebab kalau siasat memang jumpa. Termasuk tuan-tuan yang akan mencari kesalahan kita sesama kita. Sebab kita bukan Nabi, kita bukan maksum. Kita tak dipelihara oleh Allah daripada awal kehidupan kita. Jadi kalau kita siasat, kita akan jumpa aib orang. Kan? Sebab itu bila orang masuk Islam ni, kalau kita siasat ni macam-macam warna, jenis ada. Jadi kita hanya melihat apa dia sekarang. Dan apa yang dia nak daripada sekarang. Apa yang boleh kita bentuk dia daripada sekarang. Soal yang lepas, biarkan. Begitu juga sesiapa juga di kalangan kita, kita hukum yang zahir. Kita tak dihukum untuk mencari kesalahan-kesalahan orang. Kan? Sebab kalau kesalahan yang disembunyikan, sebenarnya Allah telah lindung kita. Allah telah tutup aib kita daripada dilihat oleh orang, maka tutuplah aib kita. Satu lagi saya pesan pada saudara-saudara kita, terutama saudara baru. Jangan aib kita, orang dah tak tahu, okey dah. Allah dah tutup aib kita. Kita cerita pula kepada orang. Contoh, masuk dalam media sosial, cerita-cerita yang benda-benda yang apa yang telah kita lakukan lepas. Kalau sebagai pengajaran tu tak apalah. Tetapi saya cerita tu untuk seronok, untuk tak tahu nak membuka aib. Bagi saya itu tak betul. Itu tak patut. Sebab Allah suruh kita dengan membuka-buka aib orang lain dan juga diri kita. Begitu juga, last kali saya nak sebut tentang surah Al-Hujurat ni juga berkaitan dengan akhlak. Allah menyebutkan tentang ayat yang ke-13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai umat manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan juga perempuan
dan kami telah menjadikan kamu bagai bangsa dan bersuku puak. Maknanya Allah yang ciptakan kita, warna kulit kita, bangsa, keturunan, lidah yang kita bahasakan. Semuanya Allah yang ciptakan. Jadi tujuan dia apa? Supaya kita ni berkenal-kenalan. Wa qabaila li ta'arafu, supaya kita ni tujuan akhirnya berkenal-kenalan. Kenapa nak kenal-kenalan? Supaya bila dia kenal, kan kalau kita ikut usrah tu ada 3 kan. Ta'aruf, takaful, tafahum. Maknanya pertama sekali kita kenal. Bila kenal ni kita akan tahu apa keadaan diri dia, kan? Kemudian barulah kita memahami dan kita akan saling tolong menolong. Maknanya Allah suruh kita kenal-kenal. Biarlah perbezaan itu menjadi, biar tetap perbezaan, tak ada masalah. Tetapi yang utama adalah macam mana kita nak mengenali orang lain itu. Boleh jadi dia ada kelebihan berbanding dengan diri kita. Dan kalau kita ada kelebihan, kita boleh kongsikan kepada mereka. Jadi ini ajaran Islam yang perlu kita terapkan kepada saudara-saudara baru. Pelajarilah tentang hikmah surah Al-Hujurat ini. Bagaimana Islam mengajarkan tentang akhlak, dan juga begitu juga rakan-rakan bukan Islam, kalau nak kaji Al-Quran tentang berkaitan dengan akhlak persaudaraan ni, kajilah surah Al-Hujurat ni, insya-Allah. Jadi pusingan kedua itu saja, insya-Allah. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi Ustaz dan para pendengar. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama anda masih lagi di FB dan YouTube IKIM FM, soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang sederhana tinggi, tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Bermaksud baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang sederhana pada tinggi rendah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Tubuhnya cantik, rambutnya tidak kerinting dan tidak pula lurus. Kulitnya putih kemerah-merahan. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, sedikit condong ke hadapan. Dengan erti kata, baginda sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan nampak tubuhnya agak condong ke hadapan, sebagaimana dalam hadis yang lain yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib yang menyebutkan seolah-olah baginda sedang menuruni tempat yang curam. Kota Baru 89.8. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami hanya di Kembali Inspirasi IKIM FM. Inspirasi utama anda untuk petang ini bersama rancangan Islam Agamaku. Dan alhamdulillah masih lagi bersama untuk rancangan Islam Agamaku Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, pengurusi Pekim Syawangan Datuk Keramat, alhamdulillah. Dan bersama Ustaz masih lagi kita membincangkan tentang persaudaraan dalam Islam. Masih lagi bersama anda, hantarkan soalan melalui WhatsApp konti dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk ini bersama Ustaz untuk pencerahan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Mona. Mungkin ada juga persoalan tentang apa yang dilakukan oleh Perkim atau Pekim Datuk Keramat dalam pada kita nak mengaplikasikan persaudaraan dalam Islam, khususnya kepada saudara-saudara baru. Jadi persoalan ini kita jelmakan dalam bentuk aktiviti. Sebagai contoh, bila kita masuk Islam, tadi saya akan gembirakan mereka dengan bahawa bila masuk Islam kita jadi saudara. Dan kami menyediakan rumah penginapan untuk yang tidak bertempat tinggal kepada mereka sebagai transit. Mudah-mudahan dia akan memudahkan dan melegakan mereka. Tak apalah, duit belanja tu kita tanggung semua, makan, minum, tu juga kelas. Yang penting jadilah seorang Muslim yang baik, ikuti kelas pengajian kita sampai tempoh yang tertentu, maka
Kalau mereka nak keluar daripada rumah tu, nak cari kerja, ada kehidupan sendiri, keluarga, silakan, tidak ada masalah. Itu yang kami buatlah. Kita akan tanya kepada mereka, apakah kemampuan mereka. Maknanya kalau mereka ada rumah sendiri, tak ada masalah, duduklah di rumah mereka. Kalau tak ada, kita menyediakan tempat tinggal untuk kemudahan hidup mereka, kan, selama mereka ni meluk agama Islam. Ada kala mereka yang bila meluk Islam ni ada ugutan-ugutan daripada banyak pihak lah. Saya tak nak sebut lah, mana mungkin keluarga, mungkin rakan-rakan, mungkin kawan-kawan lama. Jadi kami menyediakan tempat tinggal dan kita ada maknanya rakan-rakan yang boleh membantu mereka dalam menghadapi situasi-situasi berikut tertentu. Kemudiannya ada juga di kalangan saudara-saudara baru itu, bila kita lama tak dengar cerita, tidak dapat tahu dia sakit, maka kita ziarah mereka. Kami saban bulan ataupun 2 bulan sekali kita akan mengadakan program-program ziarah pada saudara baru, terutama yang sakit, kita akan hulurkan bantuan. Baik, yang baru masuk Islam tadi, kita pastikan setiap saudara baru kita ni, kami ada kaki tangan lah ataupun sukarelawan yang akan membantu memastikan mereka dapat hak, iaitu bantuan bulanannya. Pastikan mereka ni kalau ada kelas, dapat pengajian di kelasnya, sehingga tahap kalau mereka perlukan pada contohnya perkahwinan, kita akan bantu, kita akan memudahkan urusan mereka. Sebab niat kita apa? Innamal mu'minu akhwah. Kita niatkan gitu. Mana bila kita Islam ni, kita adalah bersaudara. Jadi kita akan usahakan sampai tahap tu mereka dapat hak mereka, kemudahan yang mereka layak untuk dapat setiap bulannya, dan apa juga bentuk kalau mereka sakit dari sudut hospitality, maknanya bantuan-bantuan itulah. Kemudiannya aktiviti-aktiviti lain, sokongan-sokongan, kerana kalangan mereka ni ada juga ramai kalangan saudara baru itu, bila kita kata perlukan duit, mereka kata tak nak perlu duit, mereka nak sokongan kita, motivasi daripada kita, maka kita berilah dari segi kaunselingnya, dari segi dorongannya, dari segi sokongannya, nasihat yang baik kepada mereka, supaya mereka boleh hidup hadapi. Sebab mereka ni membuat satu keputusan yang besar, bukan keputusan yang remeh-remeh, bukan keputusan yang seketika, tapi keputusan yang besar yang mengubah kehidupan mereka. Jadi tak nak, kita kena bantu dari sudut sokongan. Ada kala mereka tak perlukan duit, mereka perlukan sokongan-sokongan itu. Kadang tengah malam pun mereka telefon, kan, mereka nak ajak jumpa, nak minta dari sudut khidmat, nasihat dan sebagainya. Ada kalanya tanya persoalan-persoalan yang kaitan dengan agama, kita jawab, kita layan, kita santuni dengan baik. Ini antara perkara yang Perkim buat. Dan selain daripada itu, kita mungkin salurkan kepada pihak-pihak berkaitan lah. Kalau berkaitan dengan undang-undang, berkaitan dengan guaman ataupun berkaitan dengan apa juga, kita akan salurkan mereka supaya mereka mendapat pembelaan dan saluran yang betul. Jadi saya nak sebut yang mungkin yang antara poin-poin yang terakhir kepada saudara-saudara baru. Perkara persaudaraan dalam Islam ni tak mungkin timbul kalau tidak ada kerana hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Yang ini yang memberikan suntikan motivasi kepada kita. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi sebut, mahukah kalian aku kabarkan tentang satu hal yang dapat lebih utama daripada darjat, puasa, solat dan juga sedekah. Sahabat tanya, qalu bala ya Rasulullah. Nak tahu ya Rasulullah. Nabi sebut, islahu zatil baini, iaitu kamu memendamaikan persengketaan. Maknanya dalam arti kata, bila persengketa ni jangan ada orang bergaduh, apatah lagi orang yang dalam keadaan damai, kita rapatkan. Sebab itu saya lupa nak sebut, antara perkara yang kami buat ialah kita saudarakan. Maknanya kita jadikan keluarga angkat kepada saudara baru kita ni. Ada surau yang dia jadi pusat pengislaman. Saya minta surau itu ataupun masjid itu jadikan masjid ataupun institusi surau itu sebagai keluarga angkat kepada saudara baru. Apa juga yang mereka perlukan. Jadi ini antara benda yang kita buat. Kemudian Nabi SAW menyebut hak Muslim ke atas lawan Muslim. Hakun Muslim ala Muslim, itu 6 perkara yang hak ke atas orang Islam. Pertama, kalau kamu bertemu dengan dia, ucapkanlah salam. Ini identiti kita. Rakan-rakan kita, saudara baru, bila jumpa, kita akan mengucapkan salam. Saling mengucapkan salam dan jawablah salam. Kerana di situ ada doa. Di situ ada identiti kita.
sebagai orang Islam. Yang kedua, kalau dia mengundangmu, maka penuhilah undangan tersebut. Dia ajak jemputan, walaupun majlis ringkas, dia ajak seudaya upaya datang, hadirilah, penuhilah jemputan tersebut. Yang ketiga, kalau dia minta nasihat. Sebab itu, apa juga nasihat dari saudara baru, kita akan usahakan beri nasihat yang baik. Kalau tak mampu nak jawab, kita akan salurkan kepada pihak yang berkaitan. Yang keempat, kalau sampai tahap kecil, bersin, kita bercakap, Alhamdulillah. Kita jawab dengan apa yang dia bersin. Bersin tu kita doakan. Kemudian kalau yang seterusnya, yang kelima, kalau dia sakit, ziarah dia. Yang keenam, kalau dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Ada juga di kalangan saudara-saudara kita yang telah pun meninggal dunia. Jadi selain daripada jabatan agama yang menyediakan pelbagai kemudahan percuma kepada saudara baru, sehingga kan keluarga yang bukan Islam pun boleh datang ziarah, tengok bagaimana pengurusan dalam Islam. Kadang-kadang kami yang sendiri tanggung lah. Kami jemput keluarga mereka datang, tengok bahawa dalam Islam ni pengurusannya sama. Pengurusannya mudah dan sama. Tak ada kos yang tinggi. Saya tanyalah berapa kos belanja dalam agama asal mereka. Mereka cakap lebih daripada puluhan ribu, 30,000 sekurang-kurangnya. Tapi dalam Islam tak sampai 1,000 ataupun tak sampai 1,500 kos dia. Itu semua sebabkan kos kubur, kos pengurusan jenazah lah yang paling mudah. Jadi walaupun tak ada pertalian darah pun, kita tolong dia sampai ke liang kubur. Mana khidmat kita, persaudaraan kita di dunia inilah, maksudnya di dunia ini sampai, dan kita doakan dia sama di hari akhirat sana supaya mereka mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Akhir saya nak sebut bagaimana nak timbulkan perasaan persaudaraan dalam Islam. Yang nikmat ni mungkin tuan-tuan, saudara-saudara baru mungkin tak dapat sebelum Islam. Saya banyak tanya orang, mereka kata memang dalam Islam ni dapat nikmat tersebut. Pertama, buat tu memang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tu Nabi sebut ada 3 benda halawatul iman yang menyebabkan kemanisan iman. Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilahi siwahuma. Maknanya pertama, cinta Allah, pertama ke Allah dan Rasul lebih daripada yang lain. Yang kedua, sayang saudara kita disandarkan sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menolong saudara baru bukan kerana nak nama, bukan nak kedudukan, nak juga pangkat, bukan, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Terpulang. Tak perlukan ucapan terima kasih pun tak apa. Tak perlu kan. Kalau nak ucap tak apalah. Nak balas balik tak perlu. Kita buat adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah yang membalas pahala kita. Yang kedua, bagaimana nak jelmakan rasa persaudaraan dalam Islam. Kena ada sifat berlapang dada. Kita ni ada perbezaan-perbezaan. Orang Islam yang lama masuk Islam, mengenal Islam ni sejak lahir. Kita kena memahami orang yang baru masuk Islam. Dia tak sama, mungkin tak banyak tidak sama dengan kita. Dari sudut budayanya, dari sudut kebiasaannya, dari sudut tabiatnya, berikan mereka ni ruang untuk berubah. Kan kadang-kadang baru masuk Islam kita paksa dia yang perempuan pakai tudung. Memang pakai tudung untuk aurat tu wajib. Tapi berilah ruang pada mereka untuk berubah. Maksud saya itu bukanlah kata biarkan selama-lama tak pakai tudung ni. Tak tahu aurat, tak. Tapi ruang, berikan ruang. Ataupun kita paksa dengan sesuatu yang nak disegerakan. Sembahyang pun kita minta dia beransur-ansur, mana buat sikit-sikit, buat satu-satu, ikut dulu. Bukan makna paksa dengan keseluruhannya apa yang kita buat ni. Yang macam kawan saya sebut, dia kata masuk Islam tu, dia baru masuk Islam, suruh sembahang tarawih 20 rakaat. Tak pening kepala dia. Kan, jadi kena beransur-ansur kan. Yang utamakan yang wajib dulu, yang fardu dulu. Kan, jadi kita kena berlapang dada. Dan yang ketiga adalah saling menasihati dan berpesan-pesan. Ini juga ada sebut dalam surah Al-Asri yang selalu kita baca, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Memang saling memberi nasihat. Baik, itu penting saudara baru ni. Saya nak pesan rakan-rakan saudara baru, carilah guru ataupun teman, utamanya orang yang dah lama masuk Islam, yang diketahui akhlak mereka baik. Jangan berkawan dengan orang yang tak sembahyang sebagai contoh kan. Saya bukan merendah-rendahkan siapalah. Tapi berkawan dengan orang baik-baik. Cari orang masjid, cari orang surau, cari guru agama yang boleh membimbing dalam Islam. Jangan kawan dengan orang yang tak tahu arah. Dan yang boleh memberi nasihat kepada kita.
Kita perlu sentiasa beri nasihat. Bahkan saya sendiri, kadang-kadang saudara baru beri nasihat pada saya. Tak apa, kita terima. Kita terima juga. Mungkin dia ada pengalaman, mungkin dia ada pengetahuan lebih daripada kita dalam satu-satu bidang. Maka kita terima dengan hati yang terbuka. Yang penting, dalam Islam ni kita saling nasihat menasihati. Sebab kita tak sempurna. Saya selalu berbuat falsafah. Ketidaksempurnaan kita ni menjadikan kita ni sempurna. Tidak sempurna kita menjadikan kita sempurna. Jadi kalau kita sempurna, kita bukan manusia, kita malaikat. Kalau kita sempurna. Jadi kita sempurna menjadikan kita ni manusia yang sempurna. Jadi itulah nasihat-nasihati dan mengetahui kebaikan dan kelebihan saudara kita. Tahu apa yang lebih. Baik tu bila kita buat rumah asrama ni, rumah mu'alaf ni, kita pesan pada mereka, kita kongsi segala-galanya. Jadi kena tahu apa kelebihan saudara kita, apa kekurangan dia. Ada orang dia pantang dia kat sini. Dia tak boleh gini. Tak boleh. Ada orang tak boleh kena aircon langsung. Sejuk kan. Maka kurangkan sikit. Ada orang tak boleh panas langsung. Ada juga macam tu. Jadi kena faham lah. Ada orang dia minum air sejuk, tak boleh minum air panas. Ada orang tak boleh panas, tak boleh sejuk. Macam tu. Jadi kita kena faham kebaikan dan kelebihan orang lain. Supaya kita boleh selaras dan seragamkan dalam kehidupan kita. Jadi banyak nak disebut. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, tahuilah dalam Islam ada satu nikmat yang paling besar, iaitu nikmat persaudaraan dalam Islam. Dan inilah yang kami cuba terjemahkan terutama kepada saudara-saudara baru. Dan nak saya pesan kepada rakan-rakan bukan Islam, jangan takut, jangan khawatir, jangan risau kepada Islam. Kita ni sangat toleransi juga kepada bukan Islam, dan anda kalau memeluk agama Islam, anda akan menjadi saudara kita yang akan kita hargai dan santuni anda seperti mana kami sayangi diri kami sendiri. Saya rasa setakat itulah yang boleh disampaikan dalam pengisian pada hari ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan untuk tajuk petang ini, persaudaraan dalam Islam. Itulah bila Ustaz sebutkan, kita nak tegaskan padahal baru masuk Islam tu macam bayi kecil, baru nak belajar, bertatih lah sebagainya. Sama-sama kita membaiki, sama-sama kita membantu, membimbing, insya-Allah. Semoga sama-sama menjadi istiqamah dalam Islam, insya-Allah. Dan untuk ini Ustaz, tinggal sedikit masa lagi Ustaz untuk kata-kata terakhir pada Ustaz, silakan. Baik. Jadi saya nak sebutnya bahawa Islam ini adalah agama yang mengutamakan perpaduan, persaudaraan, dan Islam melarang itu berpecah belah. Islam melarang kita permusuhan, hasad dengki dan sebagainya. Itu Islam larang. Jadi kalau tuan-tuan di luar sana yang melihat kalau itulah ada pada orang Islam, maknanya orang Islam ni terbalik dari lihat apa yang patut kita buat, jadi tak buat, tahuilah bahawa itu mereka tidak beramal dengan Islam. Senang je. Mereka tidak beramal dengan Islam. Jadi Islam ni sentiasa mengutamakan persaudaraan. Kerana inilah fitrah kehidupan manusia. Kehidupan manusia nakkan kasih sayang, nakkan persaudaraan, nakkan perpaduan, nakkan penyatuan. Islam ajarkan gitu. Ataupun fitrah manusia. Dan Islam selari dengan fitrah kehidupan manusia. Jadi insya-Allah bila bersama dengan Islam, kita akan terasa lebih banyak nikmat itu. Sehingga kan kalangan kami, bila ada orang masuk Islam, kita rasa macam kita ni sama je, tak ada membezakan antara baru dengan lama, cuma mungkin pengetahuan atau pengalaman saja. Itu sajalah yang boleh sampaikan. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Suhaimi atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah Ustaz ada kesempatan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda untuk setia bersama kami. Hanya di Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Mahukan pelbagai informasi terkini? Laporan Jadilah pemandu bijak. Malah amalan mengita bersama kami di IKIM